mungkin 2 orang. Satu pasukan ada sekurang-kurangnya 6 orang. Kalau 5 pemain campur satu manager, coach dan sebagainya. Mungkin diorang akan ambil bilik ekstra lagi. So ya, dekat situ je kita dah boleh kira lah. Secara congakan, satu pasukan je mungkin dah 3-4 bilik kan. Kemudian kita ada 24 pasukan. So ya, itulah dia lokasi rasmi kejohanan PMSL Sea Spring peringkat Liga. Ya, menarik sekali di mana sekarang nak lihatkan pula Week 1 Group Stage. Ini adalah pusingan yang ketiga pada hari ini dan berbagai anda dapat lihatkan akan bermula dari arah Severini ke arah Novo, di mana tempat Severini ini pastinya tidak akan ada sebarang gangguan lah pastinya pada awal permainan ini. Tetapi PEA mereka akan turun ke arah Stalber tempat gayanya untuk pusingan kali ini. Tapi itu memang antara tempat yang selalu juga lah mereka turun. Seterusnya kita ada MRPX di kawasan Severini, tiada gangguan. Pygmy bukan di SMB kali ini, tetapi di arah Zarki adalah tempat penurunan mereka. Mungkin jauh sangat kot untuk pergi kawasan SMB ataupun kawasan area di jabatan tersebut seperti tadi. Roy ke Novo Remnoe. Hari ini tak ada X, so tak ada siapa yang boleh dia lawan. Dan Yudo Lions akan berada di kawasan farm. Patutnya ini antara tempat untuk mereka bertarung dengan NKT. Tadi sebenarnya mereka keluar agak awal kan untuk Yal, mana sebelah-sebelah je. Di tempat drop spot mereka. Crit VIP. Sang pemain IM Pro, Chiwi, Newbie dan juga Voke. Mereka menggunakan line up yang sama seperti hari semalam kembali. Tadi ada 4 markah kot tak silap saya untuk pusingan yang pertama. So agak baik juga dilakukan. Tapi untuk Roy, dapat dia pistol terus nak habiskan segala-galanya. Mentang-mentang lah tak ada X hari ni untuk dia fight. So, santai untuk Roy. Yasnaya Poliana. Ini memang tempat biasa untuk pemain Talon. Tapi bersama-sama dengan mereka adalah Team Flash yang baru saya dapatkan winner-winner chicken dinner. Tidak boleh. Kena berhati-hati jugalah dalam pergerakan. Walaupun selalunya Yasnaya Poliana ni jarang betul-betul berlaku pertarungan. Kalau dekat Scrims tu mungkin lah. Tapi selalunya bila dah masuk tournament, Yasnaya ni besar sebenarnya. Kalau satu pasukan dapat Yasnaya pun mereka tidak, biasanya takkanlah loot satu penuh Yasnaya pun sebab terlalu banyak barang yang boleh didapatkan daripada separuh Yasnaya sekalipun. Flash. Bayangkanlah tadi mereka kat Yasnaya. Dan mereka bukannya antara pasukan terawal untuk seberang jabatan tersebut. Mereka mungkin antara pasukan yang lewat sedikit. Tapi kemasukan mereka tak hilang sesiapa tu yang best lah untuk pasukan Flash ni. Berjaya untuk menghalang Todak tadi kan. Untuk mengganggu mereka. Dia jaga dulu jambatan. Gunakan strategi hantar 2. Seorang naik atas jambatan. Pastikan tak ada siapa nak ganggu. Memang menarik daripada Flash. Semuanya tersusun untuk mereka. Tapi tadi untuk kedua-dua coach dari Vampire bersama dengan Boom mengatakan yang pasukan mana perlu untuk diberikan perhatian lebih. Antaranya adalah NKT. Kedua-duanya mengatakan benda yang sama. NKT ini akan menjadi satu pasukan yang agak viral pada musim ini oleh pemain-pemain dan juga coach-coach yang ada. Sebab mungkin mereka tak boleh nak baca lagi gameplay secara menyeluruh bagi pasukan NKT ni. Ya, sampai tahap bila satu pasukan gergasi dunia pun mengatakan bila ditanyakan, oh pasukan mana yang mereka menganggap ianya sebagai pencabar besar, dia boleh sebut tim NKT yang baru pertama kali akan main dekat peringkat C ni. Itulah tu. Player-player dia bukan player-player yang kita kenal pun. Mr. Joe antara dia kan. Sebelum ini tak pernah pun kita lihatkan di peringkat C. Tetapi menariknya itulah yang diletakkan oleh Sir Tani kan tadi. Memang itu maksudnya tim NKT tu memang sesuatu yang perlu untuk kita tengok dan perhatikan lah. MRPX. Dia tukar jersey juga kan? Betul lah. Sebelum ni warna diorang macam warna... Apa tak warna dia tu? Warna-warna susu sikit. Orang-orang ke susu sikit. Kali ni dia hijau oren. Kombinasi warna seperti logo mereka. MRPX. Mereka hanya ada 9 markah secara menyeluruh tapi 2 pusingan.
agak okey lah pada MRPX. Satu pusingan 5 markah untuk pasukan mereka. Seolah-olah seperti mereka ada tempat ketiga untuk 2 pusingan tanpa sebarang mata singkir. Rosemary pula bagi pasukan DE yang sekarang ni belum ada sebarang markah yang begitu berbaloi sekali untuk pasukan mereka, boleh dikatakan, di mana sekarang ni mereka hanya ada satu saja. Bukanlah AE yang kita kenali, tapi kita juga kenal AE ini boleh melakukan tiba-tiba comeback dalam satu hari. Terus seperti apa yang dilakukan ketika PMSL musim lepas yang terus mereka jadi juara tu. Sehari dua je kan, diorang terus daripada nombor berapa belas terus tiba-tiba dah ada nombor 1. Betul. So kalau katakan mereka dekat group stage ni tak adalah begitu baik, then ada sesuatu lah yang sedang mereka pelajari ketika ini. Tapi perlu diingatkan juga AE dan kebanyakan tim semuanya dah rombak. Hampir 100%, ada yang 50%. Macam AE sekarang ini dengan kehadiran Boy Chill, pastinya akan mengubah corak permainan mereka. Morph GPX masih mengekalkan Boboho Yoru. Sebenarnya mereka membawa Hazel Zai dalam barisan pemain mereka. Ini adalah satu pasukan yang sangat-sangat konsisten di Miramar. Kecuali untuk PMGC Grand Final lah yang memang serba tidak menjadilah untuk mereka. Tetapi overall mereka adalah satu pasukan yang kuat di Miramar. Dan kita belum tengok lagi Morph GPX bermain Miramar macam mana kan. Walaupun mungkin adalah perubahan pemain dengan Cleon dan juga Rocky telah pun berhijrah ke Todak. Nanti kita akan lihatkanlah bila tiba masanya map Miramar tersebut. Todak. Game aman damai, santuy. Todak masih lagi belum menurunkan satu pemain yang dikatakan oleh manager mereka, iaitu Kuza ataupun Yakuza X Gaming. Oh, dia dalam line up Siapa? Ryu. Kuza ke? Yalah. Kuza tak ada. Ryu. Oh, Ryu. Ya. So dia mengatakan bahawa Ryu tu ada bayangan mungkin akan menjadi lebih hebat daripada adik Luke. Belum lagi diturunkan dekat sini. Mungkin apabila tiba masanya dapatlah kita lihatkan prestasi daripada beliau. Yang mana ianya akan menjadi satu debut besar lah sebab dia akan bermain di PMSLC kan tahun 2024. Kali ni dah tak ada PMPL MY. Dia daripada Indonesia juga. Tak, Ryu dulu antara dia pernah main untuk Trio Distro. Oh. Tak pasti kalau ada tim-tim lain, tapi kalau tak silap saya dulu dia pernah main juga untuk satu tim, nama dia Sakura RS ke apa benda, tapi adalah 2-3 pasukan. Tapi dia dalam roster lah main tersebut. Apa dia? Todak? Ryu tu lah. Untuk siapa? Todak? Ya, dia ada dalam roster. Pemain kelima. Sebab Todak ada 5 pemain saja untuk musim kali ini. Baik. Harapkan mungkin apa yang dipikirkan oleh Kuza tu menjadi bayangan adik Luke. Tak kisahlah bayangan siapa sekalipun, bayangan adik Luke ke, bayangan Kuza ke, semuanya sama. Ui, circle kita cantik untuk PA Baros. Ini adalah peluang cerah untuk PA Baros sebab diorang ni memang kalau circle tu tak susah untuk diorang, kemungkinan besar diorang boleh jaga kawasan mereka itu dengan baik. Mereka tahu bila kena fight, bila tak payah fight. Benda-benda macam ni tak payahlah masuk campur, biar je. Benda macam ni, okey, jom kita try untuk kacau diorang. So, mereka agak baik lah dari segi timing mereka itu. Tapi adakah ada pelanggaran? Mereka dilanggar oleh AE. Let's go. Rosemary megang DBS. Ini adalah satu perkara yang berbahaya. Rosemary dapat satu, terus keluar. Masih ke satu terlebih dahulu. Keluar masuk ke dalam perumahan ini. Dia dah tahu dekat mana. Dia macam dah tahu dah pinpoint mana pemain-pemain ni akan bersembunyi. Tapi dia juga tahu dia tak boleh terlampau barbar bersorangan. Dan sekarang ini dia dah jatuh terlebih dahulu. 2 di kawasan luar sedang berpusing-pusing. Ada bom tangan daripada kawasan luar juga sedang dibaling ke dalam. Tapi Alva bertempat berbeza. Cantik daripada salah seorang pemain PA ketika ini dapat satu. Namun seperti anda lihatkan, AE dah hampir 2-3 sebenarnya. Mengakibatkan ketika ini hanya tinggal Kido bersorangan saja masih lagi berwakilan permainan kita. Okta cuba untuk menggerakkan beliau. Infinity ada tembak daripada bahagian jauh. Mereka ada 2 lagi pemain yang berdiri. Dan yang lebih penting ketika ini adalah Rosemary. 3 dah berdiri. PA ada 2.
Adakah kemenangan akan diperoleh oleh E dalam situasi ini? Ya, tapi Allah, diganggu daripada bahagian jauh. Semua ada, Zul. Oleh Vampire. So, mereka sekarang ni memang confirm akan fokus untuk reset terlebih dahulu. Dengan PA pun tinggal berapa? 2 orang mungkin. Seorang saja tinggal di bahagian atas. 3 lagi telah pun tersungkur dan terkorban. So, agak malang untuk PA. Dalam banyak-banyak pasukan yang melanggar mereka adalah satu pasukan yang memang boleh dikatakan pencabar kejuaraan lah, iaitu Alter Ego Ares. Dah berjuara 2 kali berturut-turut yang langgar mereka masalahnya. Jadi untuk pendatang baru mampu untuk dapatkan beberapa kejatuhan daripada mereka. Antara benda yang patut dibanggakan juga dalam situasi ini. Tapi Kido, mampukah dia melakukan sesuatu dalam situasi yang berbahaya ini? Tidak. Cuma apa yang menjadi masalah kepada E tadi adalah Vampire ujung kanan. Lepas tu ada pula Infinity atas kiri. Tak boleh bernafas langsung untuk pasukan AE ni tadi. Tapi tetap setelah tamatnya Kido, sekarang mereka dah boleh menarik nafas lega. Dan dalam masa yang sama 4 kotak sekarang ni boleh dikutip secara berapa ramai. Kaya untuk Alter Ego ketika ini. Ya. Baru je tadi saya puji PA Barros kan. Tapi itulah, mereka dah dapat komponen yang sedap semestinya. Mereka telah pun membaca circle tu dengan agak baik. Tapi apakan daya, berlawan dengan pasukan yang berpengalaman. Macam yang tadi, apa yang dilakukan oleh Alter Ego lebih kemas lah. Ya, PA dapat jatuhkan 2 orang itu. Tapi awal lihat posisi mereka tadi, masih lagi di tempat yang lebih kurang sama. Itu menyebabkan AE mudah untuk membaca mana nak baling frag grenade. Dan itu menyebabkan 2 lagi kejatuhan tambahan. Dan akhirnya tinggallah si Kido itu berseorangan. So mungkin di situlah yang membezakan di antara pengalaman sesebuah pasukan. Tapi kita tahu masih lagi banyak boleh dipelajari lah oleh PA baru. Setakat ini masih lagi not bad lah. Boleh dikatakan not bad lah untuk mereka. 2 pusingan, 3 pusingan mereka dapatkan 15 mata. Bukanlah kurang. Tak nampak pula tadi penggunaan Molotov cocktail kan. Kalau ada tadi mungkin antara satu sistem pertahanan yang terbaik jugalah boleh dilaksanakan oleh PA. Kita tak jumpa kot daripada tadi. Jadi kan satu kesukaran kepada pasukan mereka. Tapi buat masa sekarang PA merupakan pasukan yang pertama untuk dikeluarkan. 15 markah telah pun ada untuk pasukan mereka. Di tempat yang ke-17. Dan mereka juga merupakan pasukan yang pertama untuk melakukan pertempuran ketika ini. Beer 11, Lobby X. Posisi tak bergerak daripada tadi. Memang hanya menembak saja daripada bahagian atas untuk mencuri kejatuhan-kejatuhan ataupun mendapatkan EE, tapi tak dapat satu pun. Hanya dapat memberikan tekanan saja. Mereka pun tak ada nak push kan. Walaupun diorang tahu ada fight yang berlaku di bahagian bawah sana. Mungkin mereka sedar kot. Ada tim lain juga sedang memandang ke arah AE bertarung dengan PEA kita. Kalau mereka yang masuk dulu, mungkin ada lagi satu tim akan datang kan. Jadi lagi bagus adalah untuk biarkan saja. Sekarang ni boleh dikatakan kebanyakan pasukan dah pun mendapatkan compound untuk pasukan mereka masing-masing. Cuma untuk BTR rupanya mereka dah hilang satu orang pemain. Audrey di bahagian berbeza dapatkan kejatuhan terhadap Cewa dari D-Xavier. Untuk permulaan mungkin comeback untuk Geek Fam. Akan tengoklah nanti sama-sama. Sekarang diorang dah ada 1 mata untuk mereka. Betul-betul yakin nak duduk sini dengan lama BTR takut mereka akan dilanggar. Audrey kena balik. Damrut juga diganggu oleh pick ni. Wow. Masalah besar. Sekali lagi Geek Fam. Apa yang terjadi di sini. Tapi mereka dah ada 1 eliminasi sekurang-kurangnya. Aizen berpatah kembali ke bahagian belakang. Ada snipe. Berada di satu kejauhan. Cuma zone juga sedang mengecil. Mereka tak ada bulatan. Nyawa snipe tinggal setitik. Kalau terlanggar batu sekalipun mungkin dia yang akan jatuh. Aizen. Ada masa untuk ilap kembali. Snipe mencari tempat. Berhentian yang baik. Dia berhenti je terus jatuh di tangan God Tani. So, sekarang ini Geek Fam tinggal Aizen bersorangan saja. Geek Fam seperti bukan setakat tak kena dah. Sekarang ini kelam. Tak mampu berbuat apa-apa. Ya, memang situasi yang kita boleh gambarkan untuk Geek Fam sekarang ni adalah mereka betul-betul seperti burung kepatan sayap lah. Semestinya kehilangan salah satu tunggak utama mereka itu mungkin memberikan sedikit impak. Tapi
Sekarang ni nak tak nak mereka kena hadap juga perkara ini. 3 pusingan, 1 mata saja untuk Geek Fam. 3 lagi pusingan, sesuatu perkara perlu untuk dilakukan oleh mereka. Kan mereka masih lagi nak main perlahan, main split jauh ataupun macam mana, tu harus ditentukan oleh mereka lah. Sebab selepas ni kita akan ada break yang sedikit panjang kan. Betul, lebih kurang sejam. So, itu waktu untuk mereka juga sebenarnya untuk Reset. bincang. Sekarang ni pun diorang dah terkeluar awal kan. Betul. So, sekarang ni pun diorang dah boleh bincang dah untuk 3 pusingan. Bincang atas meja lah kan. Bincang dekat tu lah. Diorang tak boleh gerak kan. Betul. Boleh buka ke earmouth ke apa boleh? Untuk yang dah terkeluar, jika tak salah saya boleh. Baik, Sebab baik. ianya tidak akan memberi mereka apa-apa informasi kan. Tapi kalau Boleh kacau-kacau orang tak? tak boleh. Tapi ya sekarang ni pun diorang mungkin dah boleh borak-borak lah antara mereka. Betul, inilah waktu dia. Kata apa salah aku, apa salah kau ke kan. Mungkin aku salah, aku tak boleh push dan sebagainya. Ini benda yang diperlukan lah untuk Geek Fam. Harapkan antara Snipe maupun Damrut mampu untuk mengubah game mereka ataupun situasi mereka jadi lebih normal seperti sebelum ini. Tapi lihatkanlah Zerzia dah rata di tangan Flash. Makan yang tajam dari Flash, talent. Lihatkan oleh Pikmi sekarang ni secara tiba-tiba bermulanya pergaduhan yang berterusan terjadi dan ianya telah pun mengakibatkan 4 pasukan menjadi mangsa dalam pertempuran tersebut dari stesen ketiga sehinggalah stesen yang keempat ini. Dan selepas ini pula stesen yang kelima kita akan muncul. Roy kembali balik kepada 4 orang pemain. Flash dengan chicken dinner yang telah pun mereka perolehi tadi. Saya rasa sekarang ini mereka ada satu semangat yang membara lah. Mereka untuk BTR tadi tak silap saya mereka dah halang satu laluan di bilik kecil bahagian bawah tu. Satu laluan saja yang boleh dimasuki oleh sesiapa yang mungkin nak langgar nanti. The Infinity mungkin bakal menerima kehadiran daripada The Flash, daripada Team Flash yang berada di bahagian hadapan mereka. 46 orang pemain, masih lagi ada 12 pasukan yang berbeza. Dengan 2 pasukan Malaysia dah pun terkeluar pada waktu ini, PA Barus dan juga Geek Fam. Tapi lihatkanlah Talon akan terus melanggar. Redface terus saja pergi ke kawasan rumah cendawan ini. Cuba untuk mencari pemain-pemain Pikmi. Dia tahu ada pemain Pikmi di bahagian atas. Lontaran bom tangan telah boleh dilakukan. Masuk ke bahagian dalam, dia bakal dilepaskan timing yang tepat untuk mendapatkan Vexi. Dan sekarang ini satu saya lagi yang perlu dicari di bahagian tingkat bawah. Satu main dia telah pun terjatuh, tidak dapat untuk diselamatkan. Okay, mereka akan fokus untuk reset terlebih dahulu. Sebab sekarang ini mereka dah ada informasi bahawa di bahagian rumah cendawan ini, di sebelah bawah adanya seorang pemain yang tadi menjatuhkan salah seorang pemain mereka. Misery, kena hati-hati Misery di kawasan terbuka. Lontaran Molotov cuba untuk mencari drone, tapi tidak berjaya. Redface akan fokus untuk reset terlebih dahulu sebelum mungkin sambung berlawan. Adakah mereka masih lagi di tempat tadi? Rasanya dah di tempat lain, dah dekat kawasan jalan raya tersebut. Tapi bom daripada Iftar dapatkan satu kepada pihak lawan. Tak pasti tadi itu adalah pasukan mana, namun di sini akhirnya ditunjukkan MRPX. Betul lah, MRPX 2 pemain nyawa tidak begitu banyak. Tapi lihatkanlah, Zel jatuhkan juga di sini, di mana nyawa beliau paling penuh tadi. Dan sekarang ini MRPX yang seorang saja lagi pemain yang berdiri. Tetapi untuk Toda pun dalam keadaan bermasalah. Hanya ada satu saja berdiri untuk pasukan mereka, Gosu. Salah seorang pemain ini perlu untuk menggunakan first aid kit. Kuang Ji pula dilihatkan di sini. Toda hilang terus 3. Tapi MRPX masih ada. Rata sudah tu Toda. Tapi MRPX akan selamat dalam situasi ini. Nyawa dia tertitik saja lagi. Ialah dalam permainan, tapi dia masih lagi belum mengganggu sesiapa. Ya, tapi nampak gayanya Mob G-Back Yoru telah dilihatkan oleh Iron Pro. So, Creed VIP dah dapatkan satu mata singkir pada waktu ini. Gosu Wunti telah pun dijatuhkan satu demi satu main Team Flash. Kali ini, The Infinity berjaya untuk menjaga kawasan mereka. Tapi Yudo Lion mungkin akan masuk pada timing yang tepat. Satu demi satu pemain telah pun dijatuhkan oleh mereka. Tapi sebenarnya diganggu juga oleh Flash daripada bahagian atas. Membuatkan sekarang ini, The Infinity dalam keadaan berbahaya. Lobby cuba untuk membantu daripada bahagian jauh, gagal. Ada pasukan lain yang sedang memerhatikan beliau. The Infinity hampir-hampir menang dengan Team Flash. Tetapi mereka pula yang tewas di sini. Dengan Yudo Lions pula akan masuk campur di dalam urusan tersebut. Berjaya untuk mendapatkan satu mata yang berharga. Tetapi pemain Flash yang terakhir tersebut, Kuang, terus saja meninggalkan kawasan itu. Tiba-tiba Rosemary juga menembak Olio daripada bahagian jauh. Tajam.
third party tidak henti-henti daripada tadi. Ya, tepat sekali. Mungkinkah disebabkan kawasan ini menjadi masalah besar daripada mereka? Tapi Creed VIP. Pelanggan ini baik. 3 pemain naik atas bumbung. Membenarkan pemain-pemain daripada Creed VIP memberikan damage yang begitu banyak kepada pasukan AE yang anda boleh lihatkan ketika ini. Creed VIP. Satu lagi pemain mereka turun terlebih dahulu. Salah satunya turun untuk mengangkat. Tapi Rosemary kalau masuk tadi dalam tingkap itu mungkin Rosemary akan jatuh. Ciwi. Bom tangan yang masak. Cukup rasa balingan yang akan dicuba sekali lagi. Tepat memberikan damage yang banyak. Dan Tony K daripada belakang menjatuhkan pemain ini. Tembakan berjarak jauh yang baik. Tapi Creed VIP. Parking mana bang? Bukan parking atas. Parking atas bumbung bro. Tapi parking inilah yang mendatangkan kejayaan kepada mereka. 3 sudah pun ada untuk Creed VIP. Sepertinya pusingan kali ini ada sinar kebahagiaan untuk mereka. Ada at least dalam top 5 maupun winner-winner chicken dinner. Creed VIP masih lagi ada newbie sebelah belakang. Alva, Rosemary dan juga Okta. Itu saja 3 pemain yang berdiri untuk pasukan AE. Lagi alter ego. Flash akhirnya terkeluar juga setelah berjaya untuk dilihatkan oleh pemain Vampire. Kebanyakan yang ada sekarang ini semuanya ada 3 sekurang-kurangnya pemain mereka yang berdiri. Tak ada satu pun yang tinggal seorang. 2 tak ada. Semua tinggal 3 ataupun 4 sahaja pasukan mereka. So ini mungkin akan jadi satu perkara yang agak tegang di antara setiap pasukan yang ada. Dan bulatan kita yang seterusnya tidak berpihak kepada VPE, tidak berpihak kepada Roy, tidak berpihak kepada BTR. Semua ini kena menggerakkan diri. Untuk BTR mereka hanya satu kenderaan saja kalau kita boleh lihatkan, iaitu Cube RB. Ya, tapi kesabaran yang ditunjukkan oleh BTR sekarang ini mungkin akan membuahkan hasil. Satu mata lagi akan masuk ke dalam poket mereka. Zuxi di kawasan bumbung ini mudah untuk melihatkan pergerakan yang dilakukan oleh salah seorang pemain Roy. Talon kena masuk ke dalam. Yudo Lions juga perkara yang sama. Tapi Talon akan berada di kawasan yang mungkin sedikit janggal. Bukan setakat Yudo Lions yang mereka kena fikir, tetapi juga daripada bahagian jauh. Dari mana sekarang ini Yudo Lions rata sudah untuk Talon. Diganggu juga daripada Vampire. Itulah yang terjadi kepada Talon. Tempat itu terlalu janggal untuk dipegang ataupun diberhentikan. Tapi tak boleh buat apalah sebab itu kawasan circle kan. Untuk Yudo Lions pula sekarang inilah akan menjadi cabaran mereka. Di manakah tempat yang akan dipilih oleh mereka. Tapi Creed VIP kali ini lebih baik. Keempat pemain mereka masih lagi hidup. Nampaknya itu yang akan dilakukan oleh Yang. Tapi Luke berjaya untuk memberikan kejatuhan kepada salah seorang pemain VPE mungkin juga. Ini yang akan membenarkan mereka pergi ke depan. Jimmy dapatkan swap. 3 mata sikit telah bodoh untuk pasukan mereka. VPE mungkin terpaksa untuk mendiamkan diri sebentar setelah diganggu seperti itu. BTR rata di tangan Creed VIP. Cantik daripada Bokeh bersama dengan Ciwi. Creed pun sedang on fire Sol. Banyak sebenarnya peluang. Dan banyak mata singkir daripada Creed VIP. Dah ada 6. Ya, mereka dah ada 6 mata singkir. Sekarang ini 2 wakil Malaysia masih lagi ada. Selain daripada itu kita ada 1 Thailand, 1 Vietnam dan 1 Indonesia dengan Kluk. Cantik sekali lontaran yang dilakukan oleh beliau. Tepat mengenai Tony K. Seorang saja lagi yang perlu untuk dicari oleh Yudo Lions untuk meratakan Vampire secara langsung. Tetapi revival sedang dilakukan di bahagian lereng tersebut daripada Vampire untuk mengangkat salah satu pemain mereka yang telah pun terjatuh. Tapi apapun Tony K dah pun dihabiskan secara langsung. Satu lagi mata akan masuk ke dalam poket Yudo Lions. Belum lagi ada chicken dinner untuk pasukan ini. Jimmy dilihatkan oleh Stone daripada bahagian jauh. Reset telah pun berjaya untuk dilakukan oleh Vampire. Dan Jimmy sukar sebenarnya untuk diselamatkan sebab kedudukan beliau sedikit jauh daripada rakan pasukan yang lain. Tepat, tapi Stone dia pergi keluar. Begitu yakin sekali. Dia makan rambang, tak berjaya. Bullet tak cukup. Sekarang ini pemain Nyal Bullet terpaksa kembali ke bahagian belakang. Stone mengambil alih pokok yang dipegang oleh Tony K. Dia ada 2 lagi bom tangan untuk dibaling ke hadapan sana. Mungkin salah satunya mampu untuk mendapatkan sesiapa. Bom, palas diberikan. Bukan mungkin itu bom asap. Stone baling 1 bom tangan yang terakhir. Tapi Stone juga menjadi damage yang agak banyak. Medkit terus diguna pakai. Newbies dapat lagi 1 pemain. Dan itu adalah Roy. Rata sudah Roy. Top 4. 2 datangnya dari Malaysia. Ya, dan sekarang ini untuk Creed VIP ini adalah peluang untuk mereka menebus segala kekurangan dari segi mata yang telah pun berlaku kepada mereka. Sebab mereka masih lagi ada 4 orang pemain. Satu-satunya pasukan yang masih lagi ada full squad. Berlawan dengan Yudo Lions ada 3. Altigo ada 3. Vampire pula ada 2.
Dengan sekarang ini Yudo Lions dan juga Vampire confirm akan berlawan antara satu sama lain. Yudo Lions, adakah mereka mampu ataupun tidak untuk menekan-nekan main-main Vampire pada waktu ini? Stone cuba untuk pergi ke depan tapi tak dapat. Dan akhirnya dijatuhkan pula oleh lontaran bom tangan yang cantik daripada Flex. Satu saja lagi yang tinggal untuk dicari oleh Yudo Lions pada waktu ini, iaitu Nuzi. Ya, benar sekali, tetapi sekarang ini mula dah bergerakan kalau anda lihatkan daripada AE untuk mengganggu pertempuran yang terjadi dalam situasi ini. Stone, dia dah memastikan satu mata singkir daripada Jimmy, tetapi Creed, mereka dah mula untuk berada dalam satu posisi yang berbeza. Di look, dia nampak seorang pemain daripada Creed VIP tersebut cuba untuk mengganggu terlebih dahulu. Kenderaan ini telah pun berasap-asap. Kalau mereka naik juga kenderaan ini, kalau ditembak secara beramai-ramai mungkin akan meletup begitu sahaja. Tapi di look, paksa juga mungkin ataupun membuatkan kenderaan ini sebagai tembok pertahanan. Ya betul, mereka tak perlu nak bergerak. So kalau mereka duduk je dekat kawasan itu, mereka tak perlu nak fikir. Alter Ego mungkin boleh nampak mereka daripada kawasan high ground ini, kemudian Creed VIP. Sebab sekarang ini mereka hanya perlu menunggu saja pasukan di hadapan mereka untuk berlawan antara satu sama lain. Tapi kawasan pondok ini telah pun dihidu oleh Alter Ego. Rosemary cuba untuk masak membaling ke dalam Kobe. Nuzi tak ada tempat untuk beliau berlari. Tempat yang keempat untuk Vampire, top 3 saja sekarang ini. Dua pasukan Malaysia ada, Amy. Ya, pada jarak jauh, Flex mencuba nasib mencari siapa tu? Voke. Voke tinggal lebih kurang 70% saja, tapi Creed VIP perlu ingat kalau mereka gagal di sini, gambaran hebat pastinya akan diterima oleh pasukan mereka. Di look tetap tenang dalam situasi ini, pegang M4 beliau, menunggu saja kalau ada sesiapa yang muncul. Tapi Jimmy tembakan yang tajam kepada Rosemary. Ini membenarkan pasukan mereka untuk mendapatkan lagi mata tambahan kepada pasukan mereka. AE tinggal 2. Yell tinggal 2. Creed VIP mungkin akan mendapatkan winner-winner chicken dinner. Tetapi untuk Voke susah untuk dia bergerak. Kenderaan pun macam tak ada. So antara dia biarkan saja diri dekat sini ataupun mencuba nasib untuk melarikan diri kepada rakan-rakan beliau. Ya, kepulan asap itu semestinya memberikan satu curiosity kepada pemain Yudo Lions. Cuma mereka masih lagi belum nampak kelibat Voki untuk melepaskan tembakan. Dari segi pergerakan juga untuk Yudo Lions, mereka tak perlu bergerak banyak. Begitu juga untuk Creed VIP yang betul-betul kena bergerak sekarang ni adalah untuk AE. Dan kalau mereka masuk ke dalam circle sekarang ini, mereka berada di antara dua pasukan Malaysia. Dan mungkin itu akan menyebabkan mereka yang terkeluar di tempat yang ketiga. Semestinya itu satu perkara yang mereka tidak mahu. Tetapi sebenarnya Rosemary berjaya untuk diangkat juga walaupun tadi mungkin terjatuh di kawasan yang agak terbuka. Jadi itu membenarkan Alter Ego untuk mungkin menghidupkan sedikit peluang mereka. Tapi Rosemary dijatuhkan kembali oleh Newbies. Tembakan yang cantik, tembakan yang tajam. Membuatkan sekarang ini Alter Ego tinggal sedikit masa saja untuk mereka fikir nak angkatkan Rosemary, nak masuk ke dalam. Tetapi satu lagi akan jatuh di tangan Newbies. Ya, tepat sekali, Newbies dapat 2. Sekarang Alva yang serang dari atas bumbung, belum lagi menunjukkan dirinya. Tapi akhirnya dia telah pun melompat terjun ke bahagian bawah untuk memastikan salah satu rakan beliau. Dia akan dapat diselamatkan terlebih dahulu. Cuma Zone mengecil. Salah satu je yang boleh itu diselamatkan. Rosemary, dia kata tak apa, boleh masuk dalam, tapi tak boleh juga. Rosemary akan diantar pulang ke lobi terlebih dahulu. Dan lihat kalau unstoppable daripada Creed VIP. Inilah masanya untuk peminat Creed VIP mengatakan Creed VIP on top untuk dapatkan winner-winner chicken dinner. Ya, tapi kena berhati-hati juga. Keluk berjaya untuk menjatuhkan Newbies. Tapi Voki dapatkan pula Keluk duduk di satu kedudukan off angle. Voki memang benar-benar menjaga adik-adik beliau pada waktu ini. Dengan masa yang berlaku pertarungan antara Creed VIP dan juga Yudo Lions diambil sepenuhnya juga oleh Alter Ego untuk menghantar Alva ke kawasan pondok tersebut. Tembakan dilepaskan, Newbies berjaya untuk secure satu kejatuhan yang beliau dapatkan 5 mata singkir. Si Newbies ini dah ada, dia seorang, tapi Yudo Lions telah pun terkeluar di tempat yang ketiga. 13 mata singkir untuk Creed VIP. Tim 3 lawan 1 kedudukan pada waktu ini dengan mereka dah tahu dah di mana posisi si Alva. Ya, tepat sekali, Alva pemain yang terakhir. Kepala saja yang perlu dipecahkan oleh Newbie. Dan sepertinya dia memang betul-betul yakin untuk melakukan perkara ini. Sebabkan dia dah dapat 2 daripada pemain AE. Bom dimasak, ada 5 untuk dibaling ke hadapan sana. Tapi Iron Pro berjaya itu dijatuhkan pula dalam situasi ini. Bahaya untuk mereka. Tak boleh pula sebarang kesilapan, tetapi pergerakan yang dilakukan ini mudah untuk Newbie. Winner-winner chicken dinner untuk Creed VIP. Lihatkanlah, akhirnya berjaya juga mereka berikan kemenangan kepada Creed VIP dan pastinya untuk Malaysia. Lihatkanlah Newbies begitu gembira dengan kejayaan yang diperolehi oleh pasukan mereka. Senyuman tu yang penting. Betul. Seringkali apabila kamera ditunjukkan kepada kita, muka mereka sedikit runsing.